Sangat masyhur di kalangan ulama, mereka sangat bertolak ansur dalam membawakan hadis-hadis tentang fadilat ataupun fadail. Jadi kita jangan campakkan hadis-hadis dhaif masuk sekali dalam tong hadis maudhu'. Jangan gitu. Oh ni awak semain sunat musafir ni hadis dhaif, dia pun ambil masuk dalam tong hadis maudhu'. Jangan gitu. Ni kena baik itu kepada rakan-rakan kita di luar sana. Masyarakat kita sekarang ni dia dah semangat nak beramal, nak buat sembahyang, nak zikir tertentu dan bagai-bagai. Jangan hanya kerana amalan yang mereka buat itu berdasarkan kepada hadis yang daif ataupun hadis yang lemah, terus kita cebik bibir, jangan. Terus kita kutuk, kita cemoh, kita terus tolak, jangan. Hadis daif ni bukan hadis palsu. Hadis ni dia ada ranking sahih, hasan, daif, maudhu'. Jangan orang tu beramal dengan hadis maudhu' dah lah. Hadis daif ni ulama dia berbeza pendapat. Dalam soal kita nak mengamalkan hadis daif, ikhtalafal ulama fil amali bil hadits dhaif alladhi alaihi al jumhur ulama annahu yustahabbul amalu bihi fi fadailil a'mal. Kata ulama, semua ulama berbeza pendapat dalam status mengamalkan hadis-hadis lemah ataupun dhaif ini. Dan pendapat yang dipegang oleh majoriti para ulama, disunatkan mengamalkan hadis dhaif dalam fadailul a'mal. Dalam nak mencari fadailul a'mal, kelebihan-kelebihan dalam beramal. Jadi dalam fadailul a'mal, dia memancing gairah beribadah. Itu fadailul a'mal. Dengan syarat, kata ulama, pertama hadis itu tidak bercerita tentang akidah. Jadi sembahyang sunat 2 rakaat sebelum musafir tak ada kena-mengena akidah. Tak ada kena-mengena. Yang kedua, dia tidak bercerita tentang hukum halal haram. Yang ketiga, hadis lemah itu dhaifnya tidak sampai ke tahap dhaif jiddan, iaitu lemah sangat-sangat. Ataupun perawinya itu sampai status kazzab, pembohong. Jangan. Yang keempat, kita boleh amalkan selama mana tidak ada hadis sahih yang lain yang boleh menaungi hadis itu. Yang kelima, hanya boleh digunakan untuk fadailul amal. Tuan-tuan puan-puan perasan tak berapa banyak amalan yang kita buat ini daripada hadis dhaif? Banyak. Kalau orang tak khabar kita tak tahu. Tapi okey. Apa contohnya? Bila masuk bulan Rejab, orang selalu baca doa, Allahumma barik lana fi Rejab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Hadis lemah. Masalah kena amal, tak ada masalah. Ataupun tuan-tuan nak makan, yang inginkan pergi makan. Doa makan, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azaban nar. Hadis lemah. Ada masalah? Tak ada masalah sebab bukan melibatkan hukum hakam. Hatta kita buka puasa, tuan-tuan berbuka, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu semua hadis lemah. Jadi jangan kita bila dengar apa hadis lemah, kita hina macam orang tu berdosa sangat. Dah, hadis lemah ni kita raikan. Ishtahara anna ahlul ilmi yatasamahuna fi iradil hadis fil fadail. Sangat masyhur di kalangan ulama, mereka sangat bertolak ansur dalam membawakan hadis-hadis tentang fadilat ataupun fadail. Jadi kita jangan campakkan hadis-hadis dhaif masuk sekali dalam tong hadis maudhu'. Jangan gitu. Oh ni awak semain sunat musafir ni hadis dhaif, dia pun ambil masuk dalam tong hadis maudhu'. Jangan gitu. Ni kena ada hati-hati. Jangan sembrono menolak hadis dhaif ataupun hadis lemah dengan beranggapan tak boleh guna langsung. Ataupun kita mempersoalkan, ini mana boleh guna sebagai dalil. Jangan. Kita ni orang muda-muda lah kebanyakannya. Jangan menyanggah sampai mendabik dada. Orang menyampah manfaat tak ada. Kita
kalau kita tengok perbahasan ulama, hadis dhaif sebenarnya masih lagi dikategorikan sebagai hadis. Sebagaimana yang dibahagikan oleh Ibnu Salah. Ibnu Salah dalam kitabnya Al-Muqaddimah, dia ada menjelaskan, ada masa tertentu hadis yang berada hadis itu dia boleh jadi dhaif disebabkan masalah teknikal pada sanad saja. Sebab ulama-ulama ni dia bergaluh sangat. Dia kalau cerita yang dia dapat, dia nak tahu awak dapat pada siapa, awak dapat pada siapa. Contoh macam kita tak ada bergaluh gitu. Dapat mesej, mak kilau orangnya hebat, boleh muncul secara raib, kejap batu 5, batu 6. Kita ada nak cek, kita tak peduli apa. Orang yang berambi, dia cek, siapa cakap? Yang dalam WhatsApp ni, dapat pada mana? Orang yang dapat tu dapat pada mana? Adakah orang yang dapat tu hidup zaman mak kilau? Dia cek tu. Ini orang berambi. Dan orang yang bercerita tu pula semayang tak. Makan pakai sudu, pakai tangan, sampai begitu. Kencing diri, kencing duduk. Semua dia perhatikan. Itu yang jadikan hadis ni dia ketat. Tapi dari segi kategorinya masih dikira sebagai hadis. Dia dari segi teknikal sanadnya, dan kadang-kadang sebab ada kalanya dia ada lebih daripada satu jaluran sanad perawi. Sampai kan ada jalur yang lain boleh menguatkan. Dan itu yang boleh menyebabkan hadis itu terangkat jadi hadis hasan li ghairi. Ini teknikal. Kita bukan bidang hadis sangat. Jadi itu sejak dulu lagi para ulama-ulama hadis, Imam Ibnu Mubarak misalnya, Imam Ahmad bin Hanbal, antara contoh. Mereka menilai bahawa hadis-hadis lemah ada kegunaannya. Sebab itu Imam Ahmad bin Hanbal dia menggunakan hadis-hadis dhaif dalam perkara-perkara zanni dan fiqhi. Dia panggil zanniyat wal fiqhiyat. Secara jujur, daripada 33,000 hadis dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, ada berapa hadis dhaif? Tak ada langsung, ada. Sehingga kan dia sendiri sebut, idza rawaina an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil halal wal haram was sunan wal ahkam tashaddadna fil asanid. Kami kalau meriwayatkan hadis-hadis Nabi yang berkaitan hukum halal haram ataupun sunat atau hukum-hukum yang lainnya, maka kami akan ketatkan dalam kriteria sanad. Kami cek betul-betul. Wa idza rawaina 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi fadailil a'mal aw ma la yad'u hukman wa la yarfa'u tasahalna fil asanid. Tapi kalau dalam bab fadilat beramal yang tidak kait dengan hukum, kami akan mempermudahkannya supaya orang jadi semangat nak beramal. Daripada 36,000 hadis, ada berapa hadis dhaif dalam kitab Imam Ibn Abi Shaybah? Al-Khatib Al-Baghdadi menyebutkan sejumlah riwayat hadis dhaif dalam kitabnya Al-Kifayah. Cuma ingat, ini untuk penceramah-penceramah lah kita nak berikan nasihat. Dia nak gunakan hadis dhaif ni, dia ada adab dia. Ada adab dia. Para ulama ada tunjukkan cara bagaimana untuk kita nak menyampaikan hadis dhaif, iaitu dia panggil sirah tamrid. Apa makna sirah tamrid? Sirah tamrid adalah lafaz ataupun ungkapan yang menunjukkan kelemahan status hadis itu semasa kita nak menyampaikan hadis. Maknanya orang alim, dia dengar kita cakap, dia tahu kita ni bergaluh. Macam contoh kita nak berceramah. Tuan-tuan sekalian, ada satu hadis Nabi pernah sebut. Kita dengar dia sebut perkataan Nabi pernah sebut, kita tahu dia ada ilmu ke tidak. Sebab hadis dhaif hanya boleh menggunakan sirah tamrid. Sirah tamrid ni dia cakap berlapik. Contoh dia ceramah. Tuan-tuan sekalian, ada diriwayatkan dalam sebuah hadis. Dia akan sebut perkataan bergaluh gitu. Ataupun dia guna perkataan, ada dicatatkan dalam kitab sekian-sekian. Dia tak akan sebut benda tu keluar pada mulut Nabi. Dia tak akan sebut. Sebab dia jaga adab. Dia panggil sirah tamrid. Sebab dia tahu hadis tu hadis lemah. Jadi dia tak akan guna, tuan-tuan, kata Nabi, kan sekarang penceramah laju betul. Tuan-tuan, kata Nabi. Nabi mana?
kata Nabi, kata Nabi, kata Nabi. Dia ingat saudara dia ke mau kata-kata Nabi, kata Nabi. Jangan. Dia ada, kalau hadis tu hadis lemah, kita tidak sebut direct pada Nabi. Ada diriwayatkan dalam satu hadis. Atau kita sebut ada dicatatkan dalam kitab sekian-sekian. Ataupun ada dihikayatkan bahawa. Ataupun kita sebut ada dikhabarkan bahawa. Ataupun ada dikatakan dalam satu riwayat. Dia berlapik. Dia berbeza dengan sirah jazam. Sirah jazam ni sirah pasti. Macam kita ngaji kitab ni, sirah jazam. Sirah jazam itu yang disebut tu, apabila Rasulullah telah berkata, dia direct sebut Nabi cakap. Sebab dia tahu hadis tu sahih. Ini adab kita. Jadi kalau penceramah tak tahu tu hadis sahih ke hadis dhaif ke, ngaji lah. Kena ngaji. Dan kalau tahu hadis tu hadis yang tak kuat, maka caranya sirah tamrid. Tidak menyandarkan secara sabit ataupun pasti keluar daripada mulut Nabi yang mulia. Ini adab. Kita tak kata benda ni wajib. Mana kita dengar cara dia nyebut hadis, kita tahu dia mengaji. Kita dengar cara dia sebut sirah, kita tahu dia ni orang tak berhati-hati. Nak jenis hak jemaah, kata Nabi. Saya tak tahu mengapa orang tu kata Nabi. Nabi mana? Nabi kita, tuanku bertitah. Tak kalah Nabi kata, sebutlah sabda sikit. Ada lapik cakapnya, begitu ya. Jadi balik kepada tadi, lawan kepada sirah tamrid adalah sirah jazam, sirah pasti. Lafaz ataupun ungkapan yang menunjukkan sabitnya hadis itu. Contoh kalau penceramah dia boleh sebut, tuan-tuan sekalian, Nabi SAW pernah bersabda. Itu lafaz jazam. Ataupun, tuan-tuan, sabda Nabi SAW. Sabit betul. Dan seumpama dengannya lah. Kalau tak pasti, kita hanya sebutkan ada satu riwayat. Cukup lah. Tuan-tuan, ada satu riwayat ataupun ada satu kitab yang menyebutkan ada satu riwayat. Itu beralah. Tapi kalau sebut Nabi SAW bersabda, itu kena pastikan dia sahih. Ini adab ulama dalam kita berinteraksi dengan hadis. Tidak kata wajib, tak. Kan ada kawan-kawan wajib pula.